Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang saya hormati Tuan Imam, lupa nama saya. Biasa macam tu. Kadang-kadang kita pun biasa jadi MC kan. Lepas tu lupa nama Allah. Macam mana nak kilas bagi tak nampak sangat macam kita lupa nama tu. Kan? Alhamdulillah. Yang saya hormati Ustaz Salih Muhammad Firdaus. Betul Ustaz? Betul. Saja saya nak provoke. Ustaz Firdaus Akhir, Salih Muhammad dan seluruh ahli dan kuasa, seluruh ahli dan kuasa masjid, para asatizah, ahli ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Ni student daripada mana? Ha? Oh, dekat ni? Masya-Allah. Ahlan wa sahlan wa marhab. Okey kan makcik? 3 orang je jawab Ustaz. Okey tuan-tuan ah. Alhamdulillah. Tuan-tuan kenal Fir'aun? Fir'aun. Mau tak kenal? Fir'aun ni di antara nama yang Allah sebut dalam Quran. Bukan Allah cerita untuk bangga-banggakan dia, tapi Allah cerita dia untuk jadi pengajaran. Hebatnya Fir'aun ni, sampai ke tahap Allah bagi dekat dia, sakit demam pun tak ada. Subhanallah. Kita ni tuan-tuan sekalian, pantang hujan sikit, demam. Ni saya ni cakap pun tak apa nak ni, pasal lidah dia ulcer. Tak ulcer? Tergigit, tertokak mari berapa hari lepas. Duk makan-makan ngap, siapa duk ngumpat saya tak tahulah. Oh sakit lah. Kemarin terpaksa cancel kuliah semalam sebab tak boleh cakap jadi ni. Ni pun sikit-sikit kira okey lah ni. Alhamdulillah. Tapi kalau ada jamu rosa kira okey. Saya kata, tuan-tuan Allah saya selamat. Sakit senang sangat. Salih ala sayyidina Muhammad. Duk lama-lama dalam kuliah, ya Allah, pukul berapa lah nak habis ni? Boleh lagi ke ni? Boleh lagi ya? Boleh ke? Boleh lah, baru 5 minit. Cuba lagi 2 jam tengok lagu mana. Ya Allah, adalah duduk rapat-rapat lagu ni. Duduk pun bersimpuh elok. Maklum muslimat duduk simpuh elok. Lagi nak duduk melonjak ke orang kata apa pula? Simpuh lah, asyik lagi bangkit-bangkit kita rasanya hilang kaki. Tak ada lagi. Allah huruf lenguh lah. Fir'aun demam tak ada, sakit tak ada, bersin pun tak ada. Sampai satu tahap dia kata apa? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang paling tinggi sekali. Bahkan dia perintah Haman, dia kata waqala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma amiltu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun kata apa? Wahai orang-orangku, aku tidak mengetahui ada bagi kamu sebarang Tuhan yang lain daripada aku. Lalu dia kata apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Fa'auqid li ya Hamman ala tin faj'al li sarhan la'alli attali'u ila
ilahi Musa wa inna la'adhunnuhu minal kadhibin. Dia kata, wahai Haman, bakarkan untuk aku batu bata dan binakan untuk aku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Nabi Musa yang Nabi Musa duk kata tu. Dan subhanallah, Sadiq Samad, sesungguhnya aku percaya adalah Musa daripada orang-orang yang berdusta. Dia punya power, dia punya kekuasaan ni, tuan-tuan tahu tak, Fir'aun ni, dia ni, subhanallah, yang dia ni ada kekuasaan dan kerajaan yang hebat ni sebab dia ada dua perkara. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada kekuatan ketenteraan yang sangat hebat. Subhanallah. Tentera dia sangat hebat, salli ala sayyidina Muhammad. Yang keduanya, tuan-tuan, dia ada penasihat-penasihat yang hebat daripada kalangan yang bijaksana dan juga daripada kalangan ahli sihir yang sangat dihormati pada waktu tu. Tuan-tuan, nak ada bala tentera yang hebat, ini nikmat yang Allah bagi dekat Fir'aun. Ada tukang-tukang nasihat yang hebat, antaranya Haman. Haman ni, tuan-tuan, subhanallah, dia ni penasihat ekonomi lah, penasihat akaun lah, penasihat keuangan lah, penasihat politik ke, penasihat akhbar ke, apalah sebagainya kepada Fir'aun. Dan nak ada orang di tepi kita, orang yang hebat, ini merupakan nikmat yang Allah bagi pada seseorang. Nabi sebut, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu akan duduk di atas jalan teman rapat dia. Maka Nabi kata, falyanzur, kamu perhati dengan siapa kamu berteman rapat. Tuan-tuan, seorang itu akan duduk di jalan agama, teman rapat dia. Maksudnya orang yang duduk sekeliling kita, dia mempengaruhi kehidupan kita lagu mana. Kalau kita nak jadi orang hebat, orang duduk keliling kita orang hebat, kita akan jadi orang hebat. Kalau kita duduk sekeliling kita orang yang jenis suka pelekeh, suka perendah, kita sendiri akan jadi lekeh, kita akan jadi rendah. Tuan-tuan biasa dengar tak cerita tentang katak pekak? Tuan-tuan tak kisah katak pekak? Ada satu pertandingan katak. Katak ni buat satu pertandingan nak panjat menara paling tinggi kat tempat depa. Siapa dapat panjat paling cepat sekali, dapat naik atas tu, tinggi tu, dialah yang jadi juara katak. Pada waktu tempat tu lah. Lalu tuan-tuan, bermulalah pertandingan, ramailah katak-katak Salih Asmat yang menyertai pertandingan tersebut. Maka bermulalah. 3, 2, 1, mula. Semua katak-katak pun semua pekat lari. Disaksikan oleh katak-katak yang duduk di kiri dan kanan Salih Asmat trek lumba tersebut. Hampa ni nampak fokus sungguh cerita katak ni. Serius ya, tengok apalah cerita katak ni. Lalu tuan-tuan, di kiri dan kanan trek lumba tu, pakat-pakat duduk kata. Ada yang kata apa? Dia kata, Allah, mana boleh katak naik sampai tinggi macam tu? Ni mustahil punya katak boleh naik ni. Sekali kita akan tengok, sekali adalah katak jatuh, adalah katak apa. 3-4 ekor katak terpengaruh dengan kata-kata orang sebelah tu, mereka pun berhenti. Lalu yang duduk lari ni, tu yang dia kata apa? Tak boleh ha, memang confirm tak boleh punya. Mana pernah katak naik tinggi lagu ni? Berhenti lagi 3-4 ekor lagi. Lagi pekat duk kata lagi, pak duk kata lagi. Akhirnya tuan, tinggal sekoknya. Sekok ni naik wah sampai ke menara atas tu, subhanallah. Bila dia turun, maka saya sebab pemberita katak pun pilih nak interview katak. Hampa lagi fokus sama. Dia boleh tak, wahai katak, wahai tuan, apakah yang menjadi pendorong kepada tuan sampai tuan berjaya untuk sampai ke puncak tu? Apakah? Dia pun, apa yang menurut, rupanya katak ni pekak. Selama dia duduk berjalan tu, dia tak tahu orang duduk kata apa. Maksudnya tuan-tuan nak cerita, kita banyak terpengaruh dengan orang yang duduk sekeliling kita. Boleh ke tak boleh tu siapa yang duduk pengaruh kita? Orang di kiri kanan kita. Kalau orang di kiri kanan kita kata, boleh tuan boleh insya-Allah boleh buat insya-Allah tuan tawakal pada Allah tu, usaha sikit boleh. Kita boleh. Tapi kalau dengar kata apa? Tak boleh memang tak boleh, lama orang tak boleh. Maka dia akan jadi tak boleh lah. Dia dipengaruhi, dan yang mempengaruhi Fir'aun ni lah orang-orang yang hebat duduk di keliling dia. Sehingga ke tahap dia mampu untuk dia menguruskan kawasan jajahan pemerintahan dengan baik. Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Maka subhanallah, itu pun nikmat Allah bagi dekat dia. Dan nikmat lagi bila Allah bagi dekat dia apa? Orang-orang yang dihormati pada ketika tersebut, iaitu daripada kalangan orang-orang yang salli ala Muhammad, ahli-ahli sihir.
Sebab tu dalam kisah Nabi Musa AS, Allah bagi mukjizat Nabi Musa AS mampu mengalahkan sihir-sihir orang-orang sallallahu alaihi Muhammad yang menjadi pengikut-pengikut ataupun orang-orang kiri dan kanan Firaun yang memang mahir dalam bidang sihir ni. Boleh challenge tu mukjizat Allah bagi dekat Nabi Musa AS. Tuan-tuan, akhirnya apa jadi? Bila dia dapat semua kenikmatan ni, maka dia jadi apa? Dia jadi orang yang lupa dekat Allah. Waktu tu, dia rasa apa? Dia rasa dialah Tuhan yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi sekali. Tahu pasal apa? Bila dia berasa semua kenikmatan tu, dia perolehi dan tak ada orang yang lebih hebat daripada dia. Kita tuan-tuan, jangan jadi Firaun. Allah musnahkan Firaun. Macam mana? Allah belah laut, tenggelam dia dalam laut. Waktu tu dia bertaubat. Tuan-tuan tahu tak kata Firaun bertaubat? Taubat. Aku beriman kepada Tuhan Musa. Dia kata waktu tu. Beriman. Tapi Allah tak terima dah. Pasal apa? Waktu tu nyawa dah sampai ke kerongkongan dia dah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Jangan kita jadi macam Firaun. Firaun dapat nikmat, tapi nikmat itu menjauhkan diri dia daripada Allah. Itulah istidraj. Kita tak dapat kekuasaan macam tu. Dan saya tak tahu, entah-entah kalau Allah bagi dekat kita kuasa, kita jadi lebih teruk pada Firaun. Kadang-kadang duk bertanding pilihan raya, berapa kali bertanding? Nampak nama naik calon. Pipi calon lawan-lawan kalah. Pipi calon lawan-lawan kalah. Pasal apa kalah? Pasal Allah tak mau bagi kita menang. Pasal apa tak mau kita menang? Sebab kalau kita menang, entah-entah kita jadi jahat lebih daripada Firaun ni. Ingat Allah tak mau bagi kita kaya. Tak pasal apa tak mau kaya? Entah-entah kita jadi lebih jahat daripada Qarun. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, nak tahu, nak bandingkan di antara istidraj dengan nikmat yang berkat. Tengok macam mana hubungan kita dengan Allah lepas kita dapat nikmat tu. Dulu rajin main masjid. Sallallahu alaihi Muhammad. Rajin main masjid. Tu imam tak sempat main, dia kadang-kadang naik jadi tu imam. Baru ni singgah semayang Ustaz. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu singgah semayang dekat RNR. Kita biasalah. Orang semayang kat RNR ni selalu dia pas semayang sendiri-sendiri, pas semayang selerak-selerak. Kadang-kadang kita pun duk heran. Semua semayang nak semayang maghrib 3 rakaat je. Betul tak sana? Kalau semayang maghrib dengan isyak untuk buat kita nak jamak kasar, maghrib tetap 3 rakaat, dia tak boleh nak kasar. Yang kita heran tu bila kita pergi pekat-pekat nak semayang maghrib, kau ni mayang macam tu, kau ni mayang macam tu. Kita ni pasal apa mayang kat sini? Saya nak jamak. Ni pasal apa mayang kat sini? Saya nak jamak. Pasal apa tak boleh semayang sekali? Sebab kami nak jamak. Semayanglah sekali, maghrib tetap 3 rakaat. Kalau kita singgah dekat masjid, mungkinlah orang semayang 4 rakaat zuhur, kita nak buat kasar 2 rakaat, kotlah kita tak mau nak ikut imam tu, kotlah. Walaupun dia boleh ikut je ikut imam tu, tapi tamamkanlah semayang dia tu. Nak abang kata orang tak reti banyak lagi. Lalu subhanallah tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Tengoklah ada seorang tu dia pun pakai ketayak elok, kita pun suruhlah pergi jadi. Rupanya dia ketak jadi imam. Tuan-tuan jangan suruh-suruh tak tahu halau tolak orang jadi imam. Oi. No. Jangan ada seorang tu dia komplain tuan-tuan, dia komplain sungguh tu imam ni baca tak sedap, tu imam ni baca tak betul. Kalau nak baca sedap tu pergi kat Masjid Bushra tu tengok tu imam tu baca punyalah sedap tuan-tuan. Contohlah saya buat naiklah sikit sebab saya TikTok dia. Yang orang kata saya tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad subhanallah. Bukan sekadar pandai tu, TikTok pun terror juga. Contoh kata tu imam tu. Lalu tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad kata dalam komplain-komplain tu imam ni dengar dia merajuk tuan-tuan. Merajuk, saya mengisytiharkan pada hari ni saya letak jawatan. Bila dia letak jawatan kelang kabut habis HJK ni, panggil mesyuarat tergempak, macam mana kita nak cari siapa nak ganti tu imam ni? Dia pun syarat-syarat, dia kata apa? Saya cadangkan ada seorang ni. Saya cadangkan. Tahu cadang siapa? Saya cadang tu Tuan Haji yang komplain banyak sangat, kita suruh dia tu imam. Semua setuju sebelah suara. Setuju sebelah suara tuan-tuan. Setiausaha tulis surat. Pi rumah. Tuan Haji, Assalamualaikum Tuan Haji. Salam. Tuan Haji buat apa? Tengah duduk rehat ni. Tuan Haji, tu imam tu letak jawatan. Lega Alhamdulillah, aku dah lama dah tak puas hati. Baca apa pun kelang kabut aku tu. Duk kuliah kulullah aku tak boleh. Lega Lalu tu siapa di tu imam ni? Kami tak nampak orang lain, nampak tu Haji seorang yang di tu imam. Dia kata, aku tak boleh. Tak boleh komplain sangat. Tu Haji lah di tu imam. Dia pun tuan-tuan malam tu maghrib pertama Ustaz. Maghrib pertama ikat serban. Subhanallah. Ikat serban. Dalam perjalanan tu aku nak baca surah apa ni. Hari ini ni first impression ni.
Hari mula-mula jadi tu imam ni. First impression. Dia pun surah panjang sikit lah. Surah panjang sikit. Kalau orang Melayu ni sabihis lah. Sabihis lah. Dia pun pergi depan. Berdiri tang sejadah depan tu. Dia ketak tak tahulah. Hampa try tengok tak je? Try tengok sekali. Try sekali lagi. Tarik lah seorang meh dekat depan. Dia ketak lah, ya Allah. Baru dia tahu macam mana keadaannya duduk dekat surah depan tu. Duduk kat depan tu. Dia angkat takbir Allahu Akbar. Tang Fatihah. Pederah elok macam saat Said Ramidi tu. Main tu. Nak baca surah. Dia mula gedebak. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahada. Walladhi qaddara. Jam. Dia jam. Dia duk walladhi qad. Makmum seorang belakang. Rokoklah tu imam. Jangan memel tu tuan-tuan. Hari tu kemarin ni. Tuan-tuan dia baca cerita betul tak? Kuliah al-kafirun cari hujung tak jumpa. Sungguh-sungguh ni. Biasa main maghrib. Kuliah al-kafirun la mutabula antum. Dia ulang sampai kawan sebelah saya tegur tuan. Lalu dia potong dia rokok. Cerita. Tuan-tuan semua Allah nak cerita Allahumma salli ala Muhammad. Nikmat Allah bagi dekat kita, subhanallah, bila Allah bagi nikmat, makin dekat kita dengan rumah Allah. Makin dekat kita dengan ibadat. Berniaga makin maju, makin jadi banyak orang banyak sedekah. Berniaga makin maju, sallallahu alaihi wasallam, makin rajin mai ke masjid. Muslimat dapat cucu. Siapa baru dapat cucu? Cuba angkat tangan. Orang sini tak ada cucu langsung kah? Ada agak seorang, subhanallah. Masya Allah. Cucu duduk sini ke duduk jauh? Duduk jauh. Nasib baik duduk jauh. Kalau duduk dekat tak main masjid kan ni? Bukan dah orang cerita melawak. Sungguh kita selalu macam tu. Ya Allah bagilah aku anak. Ya Allah bagi aku anak. Ya Allah bagi aku anak. Ya Allah 5-6 tahun kahwin tak ada anak. Sampai pantang jumpa aja lagi. Bila anak boleh ni? Balik kampung aja. Ni bila nak mengandung ni? Bila nak boleh ni? Dah boleh seorang, dia kata, takkan seorang aja. Bila nak main seorang lagi pula? Dapat dua-dua jantan pula. Mana kembang dia pula? Macam-macam lah orang dia komplain. Sama dia kata kat mak mentua dia kata, Ustaz, mak saya nak pergi market, saya beli seorang pun balik. Tak boleh tahan lah. Doa, ya Allah, bagilah aku. Bangun 3-4 pagi, doa, baca Quran. Orang kata, baca surah mana dia baca zikir mana dia baca, sedekah dia buat, istighfar dia buat semua. Tahu-tahu mengandung. Lepas tu bersalin. Lepas bersalin, subhanallah, subuh mayang pukul 8.30 pagi. Pasal apa ni sampai lewat sangat ni? Allah, malam tidur tak lena lah. Anak duk jaga. Tengok ni. Quran, daripada dia mula bersalin, sampai putih susu Quran. Sentuh pun tak. Pasal apa? Anak kecil. Pasal apa? Anak kecil. Pasal apa tak pergi masjid? Anak kecil. Bukan sekat bini, lelaki pun tak pergi masjid. Pasal apa? Anak kecil. Bukan takat lelaki bini. Tok pun tak pergi masjid juga. Pasal apa? Bela cucu. Nikmat dah Allah bagi cucu kita. Patutnya makin dekat kan makin jauh dengan Allah. Dekat. Tapi dia guna alasan cucu dia untuk dia jauh pada Allah. Dan dia sikit pun tak rasa bersalah. Itulah istidraj yang mudah kita faham. Lebih dahsyat istidraj bukan menjauhkan daripada Allah. Dia melakukan maksiat. Dan bila dia buat maksiat, Allahumma salli ala Muhammad, sebagaimana sebuah hadis Nabi SAW kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, "Idza ra'aitullahu ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asiyati fa inna ma dzalika minhu istidraj." Kata Nabi SAW. Bila kamu melihat Allah memberi kepada hamba itu daripada perkara dunia yang dia inginkan, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahawa hal itu adalah istidraj. Macam mana? Allah bagi nikmat ke dia, dia buat apa? Dia masih duduk dalam maksiat. Maka waktu tu, istidraj. Itulah istidraj sebenarnya. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kenal Qarun. Yang kita kenal harta
Qarun. Punya dahsyat harta Qarun ni. Sampai kat Sallallahu Alaihi Muhammad dekat Sintok ni pun berkat cari. Jom kita buat pertandingan cari harta Qarun. Harta Qarun dekat Mesir tu. Ni kalau kau cari harta ustaz tu imam masjid ke betul ke kau cari-cari kokok ni kan. Harta Qarun dia cari tu. Nak abang kata. Tak ada sebut kita cari harta Bill Gates ke. Harta apa. Cak Qarun ni punya dahsyat ni sampai ke tahap apa harta yang tersimpan, yang tersembunyi, yang ada pada orang kita sebut sebagai harta Qarun. Nak abang kata betapa kita kaitkan banyaknya harta ni dengan si Qarun ni. Tuan-tuan, Allah SWT, siapakah Qarun ni? Saya nak cerita tentang istidraj. Kita rasa kita hebat terang mana? Pada Allah Muhammad. Kita ada 300,000 follower dekat kita punya Instagram. Kita ada sallallahu alaihi Muhammad pengikut-pengikut yang ramai. Kita ada orang yang menyokong kita punya ramai. Kita ada harta yang banyak. Qarun lagi dahsyat. Nama dia Allah nukil dalam Quran, orang sebut dan orang baca sampai hari kiamat. Hebat tak tu? Bukan takat tu. Qarun ni sepupu Nabi Musa AS. Bukan orang jauh, sepupu Sallallahu Alaihi Muhammad. Dan bukan setakat sepupu. Tok Wan depa Sallallahu Alaihi Muhammad, moyang depa Allahumma salli Muhammad, Nabi Yaqub AS. Hebat Qarun ni. Asal orang miskin. Tak ada apa, pergi jumpa dengan Nabi Musa, sepupu dia, tolong Zat doa kat aku bagi murah rezeki sikit, bagi kaya sikit, bagi dapat duit banyak sikit. Nabi Musa AS pun doa lah dekat dia. Allah bagi dekat dia, tuan-tuan sekalian, gandaan rezeki yang melimpah ruah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian sampai ke tahap satu hari, tuan-tuan, dia ni ada ribuan gudang yang melimpah ruah dengan harta. Penuh berisikan emas dan perak. Allah bagi kat dia. Maksudnya dalam tempoh yang singkat tu Allah bagi kat dia kekayaan yang melimpah ruah. Kita lah ni, tuan-tuan, teringinlah nak jadi orang kaya. Siapa tak teringin dia orang kaya ni? Mai pilah umur berapa pun semua teringin dia orang kaya. Tanya pilah umur 80 pun. Bukan hidup apa lama lagi. Maklum kalau saya bagi kat maklum rumah banglo sebiji belakang tu. Free kita pergi tukar nama ni, maklum mau tak? Boleh ke? Dia fikir nanti boleh lah apa cucu dia pekat balik apa semua. Kalau kita buat investment perniagaan apa semua, tahu tak yang duk kena scam tu banyak-banyak. Salih sama. Tahu siapa dia? Makcik tu. Makcik kena masuk ni sehari-hari ni. Mai daripada mana KL pun masuk investment ni pun semua sehari ni jadi tu dapat duit banyak ni. Tahu pasal apa tu? Tu cita-cita nak himpun duit banyak. Baru-baru ni masuk dia interview kat TV Hijrah cerita pasal Allahumma salli ala Muhammad. Sungai Furat. Sungai Furat ni kering. Nabi sebut bila sungai Furat kering, dia akan muncul satu gunung berdemah. Waktu tu semua orang teringin nak pi ambil mah tu. Semua orang boleh pi, kalau nak pi ambil, boleh pi ambil. Agak-agaklah kalau betul-betul timbul gunung mah tu, tuan-tuan nak pi lah. Pi yo, jangan main-main. Dan Nabi SAW suruh, Nabi SAW kata, pakat-pakat pi sampai berkelahi bunuh di antara satu sama yang lain, sampai 100 orang, daripada 100 orang, seorang dia yang selamat. Abang kata nak pi tu. Allah tak uji lagi kita ni. Tuan-tuan, dalam tempoh yang tak lama, Qarun punya harta yang begitu banyak dan begitu hebat. Satu hari, dia nak naik, dia nak keluar. Dia suka memperagakan kekayaan dia. Ni sifat Qarun. Dia nak pergi market ke, dia nak pergi mana ke, dia suka tunjuk kaya dia. Saya nak tanya, ada orang lain yang suka tunjuk kaya dia? Ada tak?
Tak usah duk megah sangat lah kita pesan. Qarun lagi kaya pada kamu. Tunjuk harta ni, dia keluar, dia tengok kuda mana yang paling hebat sekali. Dalam banyak-banyak kuda dia. Tukar pi bahasa kita, kereta lah. Kereta sahabat kita Mustang. Saya cuma sebut elok-elok, bukan Mustang. Kan, Saudara Muhammad. Ada kereta lagi hebat tuan-tuan. Saya biasa naik Bentley. Itulah kot yang paling mahal sekali. Bentley. Pak Long tu saya pernah cerita di Bentley. Dia boleh tanya kat saya, Ustaz, kalau cicah ayam asam sedap tak nama Bentley? Dia sampai tak tahu kata tu nama kereta, nama ni. Saudara Muhammad. Saya pernah naik Ferrari. Ferrari biasa? Kawan saya, bapak dia meninggal, dia dapat Ferrari tu kat dia. Tapi dia kata, Ustaz, saya nak jual Ustaz. Pasal apa? Pakailah. Pakai apa Ustaz? Renew road tax tu 14,000, nak cari duit mana? Tayar sekali nak tukar, sebiji tayar mau 2,000 dekat 4,000. Ustaz Muhammad nak tukar, nak cari duit mana? Dia kata, jual lah Ustaz, ambil duit tu. Tapi sebelum jual, Ustaz mai try dulu. Tunggu lagi, celapak kita. Try kot Putrajaya tu. Wow! Tapi tak best pun. Dia keras kan? Gitu. Kereta racing. Sampai berhenti parking. Biasalah naik kereta mahal-mahal, ambil gambar lah. Saya duduk pesan kat kawan-kawan, jangan duduk share dulu. Jangan share dulu. Ada kawan tu terlepas pergi share pergi. Tak ada lah mana orang komen selalu, inilah Ustaz penunggang agama. Cari dia apa macam-macam lah tuan-tuan sekalian. Ustaz-ustaz ni mau naik Salih Al-Syamat KE 20 ke KE 70 buah kanar dulu. Dah sembuah kanar ke okey. Tuan-tuan semua Allah selamat. Tak payah duk tunjuk kat orang. Dia tuan-tuan subhanallah tunjuk kuda yang paling istimewa, dipakaikan kuda-kuda tersebut dengan pakaian-pakaian manik-manik yang indah, diperhiaskan kuda tersebut untuk tunggangan Qarun. Tak cukup dengan tu, dia akan panggil tentera-tentera dia yang akan ikut escort dia. Orang kaya kena ada escort tuan-tuan. Kita siapa nak escort tak ada apa, tak ada apa pun. Tapi jangan main-main tuan-tuan lah ni. Salih Samad yang duk tunjuk sangat gelang-gelang kita tu. Pergi makan kenduri pakai gelang banyak-banyak. Lepas tu tunjuk elok tu yang tu. Tunggu sekali orang samun kot jalan. Salih Samad jangan duk tunjuk sangat lah, simpan-simpan lah sama. Subhanallah Salih Samad. Tuan-tuan, Allahumma salli Samad. Ni bala-bala tentera dia ikut sekali escort ni. Takut sekali orang buat apa-apa sebagainya. Escort ni pun pakai segak-segak ni. Pakai segak. Tak cukup dengan tu. Dibawa, diusung tuan-tuan. Sebahagian daripada harta-harta yang dia ada. Ditunjuk. Bukan takat dia. Kalau dia ni bawa kereta dia seorang-seorang, tak apalah. Kereta dia bawa kat belakang tu harta benda dia sekali. Macam mana kita nak tengok? Ada tak orang kaya bawa harta benda dia sekali pergi tunjuk kat orang? Ada tak? Ada tak pergi parade dia panggil. Parade ni macam hari kebangsaan baru ni kan, kat beratok yang abang sadu macam tu itulah parade. Kalau Qarun dulu dia bawa dia naik kereta yang paling mahal dia, lepas tu dia bawa escort dia kiri kanan ikut, buka-buka ramai ikut. Di belakang dia tu harta-harta dia bawa, tunjuk semua orang kampung, orang bandar semua pakai duk tengok. Agak-agak ada tak orang buat macam tu lah ni? Ada tak? Ada. Cuma dia tak bawa kod jalan. Dia tunjuk kod mana? Kod Facebook. Dia tunjuk kod Instagram. Dia tunjuk kod TikTok. Teko. Dia tunjuk. Lagi ramai orang tengok lebih pada Qarun dulu ni. Ada tak orang teringin bila dia tengok kawan ni duk kipas duit perak dekat dalam TikTok tu? Perak. Ada tak orang teringin? Ada, subhanallah. Demikianlah yang berlaku kepada Qarun. Ada orang-orang yang teringin kepada harta dia, lalu dia kata apa? Alangkah baiknya kalau kami jadi macam dia. Alangkah baiknya kalau kami dapat harta macam dia. Tuan-tuan, saya nak cerita apa yang berlaku kepada Qarun dulu. Memang pengajaran kepada kita lah ni.
Qarun dulu tunjuk sungguh-sungguh harta dia tuan-tuan. Memang dia ada banyak sungguh. Tapi orang lah ni tuan-tuan, dia tak ada pun dia tunjuk kata dia ada. Kalau dia ada, dia berbangga-bangga pula dengan apa yang dia ada. Sampai orang tanya pula kepada Qarun. Bila duduk jalan-jalan tu semua, orang pergi jumpa dia. Orang pergi interview dia. Wahai Encik Qarun, apakah yang telah Encik lakukan sehingga Encik menjadi berjaya seperti sebagaimana Encik sekarang ini? Kata pemberita tersebut. Apa yang dijawab oleh Qarun? Ini semua kerana akal aku yang hebat. Dia jawab macam tu. Takkah sama macam orang-orang yang duduk kempen untuk jadi kaya lah ni? Kita kena bijak. Kita kena pandai. Kita kena pandai cari kita yang market. Kita kena tahu siapakah pasaran kita. Kita kena tengok orang ni. Kita kena kontak macam ni. Kita pasal apa? Ni, ikut saya. Akal yang bijak. Sampai kita nak tunjuk promosi untuk jadi orang yang berjaya, sukses dalam bisnes, dia tunjuk kat mana? Kat perut? Dia tunjuk kat mana? Dia tunjuk kat mulut? Dia tunjuk kat mana? Dia tunjuk kat sini. Betul tak? Pengajaran ambil lah tuan-tuan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian apa yang berlaku tuan-tuan? Dalam perjalanan tiba-tiba, krum. Berlubang tanah. Kemudian seluruh daripada Qarun, pengikut-pengikut dia, Sayyidina Muhammad, escort dia, dengan harta dia, dengan kunci-kunci perbandaran dia, semua tenggelam dalam tanah. Waktu tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang-orang yang follower dia yang banyak tadi, yang likers dia tadi ni, yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang duk bercita-cita nak jadi macam orang tu tadi, sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku? Dia kata, depa harap janganlah depa jadi macam tu. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, ni pengajaran yang kita boleh ambil. Cerita tentang bagaimana keadaannya orang bila dia ditimpa dengan istidraj. Dan waktu tu, dia tak berasa yang dia sedang diuji oleh Allah. Apa yang dia rasa? Dia sedang menerima nikmat. Bahaya istidraj ni ujian, maklum. Kalau kita sakit, kita rasa tak sakit? Sakit. Kita minta kat siapa? Minta kat Allah, ya Allah bagilah aku sembuh sakit ni. Kalau kita rumah kita terbakar, harta kita hilang, kita tahu tak kata tu musibah? Tahu. Kita minta apa? Ya Allah, berilah aku kesabaran. Ya Allah, tolonglah aku atas musibah ni. Betul tak ni? Tapi musibah yang nama dia istidraj, kita tak tahu. Kita tak sedar. Lah, daripada RM10 tiba-tiba jadi RM1,000. Takkan tu musibah? Mesti rasa tu nikmat. Betul tak tuan? Sallallahu alaihi wasallam. Dapat ilmu, daripada tak ada tiba-tiba jadi cerdik, jadi orang hebat. Daripada tak ada apa-apa tiba-tiba jadi orang yang terpandang, orang pandang mulia, orang angkat kita tinggi. Takkan waktu tu, ya Allah tolong aku, jangan pergi aku macam ni. Ya Allah pasal apa kau bagi macam ni? Ya Allah tolong aku bantu. Tak. Kita waktu tu kita apa? Kita rasa macam hebat akulah ni. Ya Allah, masya-Allah aku dapat nikmat ni pun sebagainya. Tuan-tuan, masalah dengan istidraj ialah kita tak merasa bahawa dia merupakan ujian yang sedang Allah berikan kepada kita. InsyaAllah. Tuan-tuan, untuk jauhkan kita daripada diuji oleh Allah akan istidraj ini, ada berapa benda yang kita kena buat. Ni kira last round ni menutup ni. Dah balik jauh ni. Ustaz tak apalah. Ustaz Muhammad. Mi tulang kat tempat Ustaz kan? Ya. Oh, napi lah. Boleh. Teringat mi tulang tu hari tu ni. Sedap Ustaz tu. Lepas tu sate pun dekat tu kan? Sate semeling. Semeling kan? Tak jauh kan? Tak jauh. Oh, boleh belakang nampak dia. Boleh. Tapi dia kurui. Lepas tu makin kurui. Subhanallah. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, nombor satu sekali, banyakkan bersyukur dengan nikmat yang kita ada. Setakat mana nikmat kita ada, syukur. Itu cara dia. Jangan risau. Takat mana yang Allah bagi kat kita, yang itulah yang terbaik kat kita sebenarnya. Kita boleh duduk dalam majlis ilmu pada malam ni. Tahu pasal apa? Pasal nikmat Allah bagi. Betul tak? Ada tak orang teringin nak mai tapi dia tak boleh mai? Ada? Ada tak orang langsung tak teringin nak mai? Ada. Langsung tak teringin nak mai. Ada. Allahumma salli. Kalau tak kerana semayang Jumaat tu wajib untuk orang lelaki-lelaki, masjid tak jejak. Tak jejak. Jumaat tu, tahu dia duduk tahu mana? Tanya lelaki kita tu. Abang, kalau hari Jumaat tu abang suka duduk tahu mana waktu khatib baca khutbah? Dia tanya kita balik, tahu tak? Tahu tak beli ayat mana? Tahu beli ayat?
Dia tahu. Tepi pintu bilik ayam tu tempat abang duduk. Beritahu ke dia yang suka duduk dalam bilik ayam waktu orang tengah duduk sembahyang ni setan ni abang dia. Subhanallah. Kadang-kadang nikmat yang Allah bagi kat kita tu, sallallahu alaihi wasallam, takat tu pasal Allah tahu takat tu lah yang akan, takat tu lah yang terbaik kat kita. Kalau dapat lebih, dia akan rosak. Dapat kurang, dia akan rosak. Ada kisah seorang, dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia suruh anak dia buat main kopi kat dia. Kata, buat main kopi kat ayah San. Dia buat main kopi, buat main gula, jangan buh sekali. Dia buat main kopi, buat main gula. Dia kata, Cah hang minum kopi ni tengok. Ayah dia bukan nak minum, dia suruh dia minum. Minum kopi jangan buah gula, dia pun minum hirup. Dia kata, pahit kopi ni. Tak sedap kan? Tak sedap. Ambil satu sudu gula bubuh. Dia pun buah satu sudu gula. Dia kacau-kacau, minum. Rasa macam mana? Rasa manis dah sikit ayah, tapi tak sedap lagi. Buah satu sudu lagi. Buah tu, minum. Ni rasa sedap dah sikit ayah ni. Buah satu sudu lagi. Yang ni perfect dah ayah. Elok dah. Buah lagi satu dulu. Dah terlebih manis dah ayah. Buah satu lagi. Tak boleh minum ayah. Terlalu manis sangat dah. Ayah dia kata apa? Itulah harta. Itulah dunia. Ambil takat mana yang rasa sedap saja. Kalau sikit, sagi tak cukup. Kalau berlebih, sagi mudarat. Ambil takat-takat yang cukup je kot kita. Tahu tak? Kita tahu tak takat mana cukup kat kita? Ni saya nak tanya. Hari ni nak pakai 1,000 cukup tak 1,000? Cukup tak muslimat 1,000? Tak cukup. Tu jawab ikhlas tu. Kita berasa tak cukup. Entah-entah RM20 je cukup kat kita hari ni. Lebih kita dapat jadi mudarat. Kurang tak cukup. Tahu tak siapa yang tahu cukup tak cukup kat kita? Allah. Maka beramallah dengan amalan yang Allah akan bagi kat kita cukup-cukup. Macam mana amalan dia? Yang pertama, sembahyang duha 4 rakaat. Nabi sebut, Ya ibni Adam, irka' min awalin nahari arba'an. Wahai anak Adam, rokoklah ini, solatlah kepadaku pada awal siangnya dengan 4 rakaat. Maka Allah akan mencukupkan sehingga ke akhir. Ya Allah suruh buat apa? Nabi suruh apa? Sembahyang duha. Berapa rakaat? 4 rakaat dalam hadis tersebut sebut macam tu. Yang kedua, sebelah malam baca Amanar Rasul, 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Allah akan mencukupkan sehingga ke akhir. Jadi lepas mayam maghrib tu, lepas zikir mayam maghrib tu, waktu zikir tu lepas baca ayat kursi, baca Amanar Rasul sampai habis. Itu amalan di antara amalan dia. Tuan-tuan, bersyukur yang pertama. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, nescaya Allah akan tambahkan untuknya. Yang kedua, amalan dia supaya dia tak diuji oleh Allah dengan istidraj, ialah dia mengingati kesusahan-kesusahan orang lain yang duduk di sekitar dia. Macam mana nak ingat orang lain susah? Dia ada satu sifat dalam hati nama qanaah. Qanaah ni rasa cukup dengan apa yang dia ada. Bila dia rasa cukup dengan apa yang dia ada, dia tak berlebih-lebih tengok orang yang senang. Dan dia tak senang bila tengok orang susah. Faham tak? Faham tak? Tak berlebih bila tengok orang senang, dan dia tak senang bila tengok orang susah. Tengok orang kaya, aku terengilah jadi macam orang kaya tu. Ingat Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, 4 orang dengan harta. 4 jenis orang dengan harta. Nombor 1, 4 jenis orang dengan ilmu dan harta. Nombor 1, Allah berikan kepada orang itu ilmu, dan Allah berikan kepada orang itu harta, dan dia memanfaatkan harta itu dengan sebaik-baiknya. Jadi dia infak, dia sedekah, dia tolong orang susah, maka dia akan dapat kelebihan daripada harta tersebut. Orang kedua, Allah berikan kepadanya ilmu, tapi Allah tak berikan kepadanya harta. Lalu dia bercita-cita untuk jadi macam orang yang pertama. Kalaulah aku punya harta, aku nak jadi macam orang tadi, dia sedekah banyak, dia infak banyak, maka Allah berikan kepadanya pahala yang seumpamanya. Faham tak tu? Orang ketiga, Allah berikan kepadanya harta, tapi Allah tak berikan kepadanya ilmu.
Apa dia buat? Maka dia membelanjakan hartanya sesuka-sukanya. Saya takut kita duduk posisi ni kalau Allah bagi kita harta, tuan-tuan. Sebab tu Allah tak bagi kat kita. Nah, sungguh tuan, jangan duk ingat kata kalau kita kaya kita boleh jadi macam ni. Silap duduk rumah aja. Lalu tepi masjid tu buat macam ni. Dulu aku ni AJK masjid ni. Cuma gitu. Dah hal ni tak main dah. Tak ada lah ni bisnes lah, projek banyak lah, mesyuarat malam lah, apa tak ada nak. Allah berikan kepadanya harta, Allah tak beri kepada ilmu, maka dia belanja sesukanya. Maka dia hancur dan binasa dengan harta dia. Yang keempat, orang yang Allah tak beri ilmu, Allah tak beri harta, lalu dia bercita-cita untuk menjadi orang yang ketiga tadi ni. Kalau aku ada harta, aku nak jadi macam dia ni, nak pergi enjoy, nak pergi disco, nak beli kenderaan ni, nak beli tu, nak buat tu, nak buat ni. Maka dosanya sama seperti orang yang ketiga tadi. Dah lah harta pun tak ada. Saya tak mau kita jadi orang yang tu ya tuan-tuan. Saya tak mau kita jadi macam tu je. Ingat, elok. Dan nak ada sifat tu, nikmat Allah bagi dekat seorang nama dia qanaah. Duduklah hati dia qanaah. Nak tahu orang qanaah ni, dia rasa cukup aja. No complain. Tak ada complain. Cukup dah Allah bagi kat aku, cukup lah. Dalam kitab Tazkiratul Awliya yang disusun oleh Imam An-Naisaburi, ada satu kisah menarik yang kita boleh mengambil pengajaran. Waktu Abdullah ibni Mubarak cerita tentang seorang lelaki hebat dia ni, yang menjadi penyebab habis satu jemaah haji pada waktu tu dapat pahala haji. Dia seorang ya. Nama dia Ali Al-Muwaffaq. Oh, ni siap-siap dia sekali dengan dia punya background tu. Wow, kat tahu. Dahsyat ah. Dia sound effect dahsyat ni. Sebut Ali Al-Muwaffaq. Oh, kat tahu. Best lah tempat tuan-tuan dia siap dengan sound effect ah. Ibnu Mubarak ni bukan calon-calon orang. Ibnu Mubarak ni dia guru kepada Imam Bukhari. Satu hari Ibnu Mubarak dia pergi haji. Waktu dia buat haji tu tuan-tuan, selepas dia tawaf semua sebagainya, dia tertidur, dia terlelap dalam Masjidil Haram. Bila terlelap tuan-tuan, dalam dia antara sedang tak sedang tu, tiba-tiba dia dengar ada dua malaikat duk bercakap. Dua malaikat duk bersembang. Seorang malaikat kata dekat seorang malaikat yang lain, dia kata, malaikat, saya pun tak tahu dia panggil apa, cerita habis lah. Malaikat, berapa orang mai haji tahun ni ya? Yang mai haji tahun ni dia ada 600,000 orang. Oh ya, ramai. Malaikat, berapa orang yang dapat haji mabrur? Yang dapat haji mabrur tahun ni daripada 600,000 orang ni, tak ada seorang pun. Tak ada seorang pun yang dapat haji mabrur. Bila ni? Ni zaman Ibnu Mubarak tu. Zaman Imam Bukhari tu. Bukan cerita zaman lah ni. Sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan. Tak ada seorang pun yang dapat haji mabrur. Dia kata, kalau macam tu, macam mana? Tapi hebatnya, disebabkan ada seorang ni, semua orang dapat pahala haji. Siapa orang tu? Orang tu namanya Ali Al-Muwaffaq. Dia ni duduk di Damsyik. Ibnu Mubarak tu kita jaga. Dia kata, Masya Allah, Ustaz Syamad. Macam mana hebat orang ni, subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dia ni menjadi penyebab semua orang dapatnya. Dia pi ke Damsyik kan? Dia pi Damsyik, dia pi cari yang namanya Ali Al-Muwaffaq ni. Dia pun tanya, dia punya nak tahu. 600,000 orang, seorang pun tak dapat haji mabrur. Pasal dia ni semua orang dapat haji ni, dapat pahala. Dia kata, akhirnya berjumpa dengan orang, dia kata, oh rumah dia tu dekat situ, tuan pergi kat dia. Dia pun pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan ni nama siapa? Saya ni nama Ali Muwaffaq. Masya Allah, saya memang cari tuan. Dia pun, ya tuan ni pada mana? Masya Allah, orang hebat.
Dia ni orang tak ada apa-apa ni. Yang main ni ulama besar ni. Semua orang kenal ni. Masya Allah, ulama hebat. Masuk. Alamak, main masuk. Masuk, dia pun ceritalah apa tujuan dia main. Saya ni bermimpi jumpa sekian malaikat sebut nama Tuhan. Tengah-tengah dia. Ya Allah, sebab. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau macam tu satu hari lah, katalah satu hari ni ustaz main ceramah kat sini, katalah ustaz nanti ustaz Lakhairi ke siapa-siapa main, duk tengok muka maklum, tengok perhati muka maklum. Habis-habisnya, ustaz, pasal apa ustaz duk tengok saya muka saya? Maklum ni nama apa? Nama saya sekian-sekian. Lah betul lah, semalam saya mimpi jumpa maklum lah. Mimpi jumpa saya. Jumpa apa ustaz? Jumpa sedang berdamping dengan Nabi dalam syurga. Tahu apa jadi kita? Esok tak semayang terus. Terus tak semayang terus. Kita masuk syurga dah, dapat jaminan syurga dah. Subhanallah. Bayangkan dia, ulama ni menghabaq kat dia, kamu saya mimpi jumpa malaikat sebut nama kamu. Dia kata, ya Allah. Dapat apa? Dapat haji yang mabrur. Haji yang sempurna, bahkan bukan setakat kamu dapat haji kamu. Orang yang pergi haji seluruhnya dapat pahala haji pasal kamu. Tapi tuan, saya tak pergi haji lagi. Saya tak pergi haji lagi tuan. Itu loh, macam mana cerita ni? Kamu kerja apa? Saya kerja tukang kasut tuan. Selama 30 tahun saya berazam, bercadang nak pergi haji, dan saya himpunkan daripada upah repair kasut ni sikit. Lah ni tuan, saya ada 350 dirham. Nak pergi haji perlukan 400 dirham. Sikit saja lagi. Tapi tuan, isteri saya sedang mengandung. Dan dia duk bau masakan daripada rumah sebelah tu. Satu hari dia bagi tahu dekat saya, bang, saya teringin nak makan tu yang bau kat rumah sebelah tu. Bau sup tu sedap sangat. Abang boleh tak tolong pergi minta? Lalu subhanallah tuan-tuan, salih al-Zaman, dia pun, Allahumma salli ala Muhammad, pergilah ke rumah sebelah. Sampai kat rumah sebelah, dia tengok ada seorang makcik dengan anak-anak dia yang kecil-kecil. Rupanya, anak ni, isteri ni, perempuan ni, ibu tunggal dengan anak-anak yatim. Dia kata, makcik, boleh tak nak minta sikit? Minta apa? Nak minta sikit tu, sup yang makcik masak tu ke apa kan, masak sedap sangat tu. Bau kat isteri saya, dia teringin nak makan. Tahu-tahu ni makcik ni teriak. Pasal apa makcik? Pasal apa makcik teriak ni? Dia kata, tuan, daging yang saya masak tu halal kat saya, tapi haram kat tuan. Macam mana pula halal kat tuan, halal kat haram kat saya pula? Kalau halal lah, haram lah. Dia kata, tuan, daging yang kami makan ini ialah bangkai kaldai. Kami ambil daging daripada bangkai kaldai ini untuk saya bagi anak-anak saya makan, sebab kami tak ada makanan tuan. Kalau kami tak makan, anak-anak saya mati. Saya bagi makan daripada daging bangkai itu untuk anak-anak saya. Dia halal untuk saya tapi haram untuk tuan. Dia dengar, dia menangis tuan-tuan. Dia balik ke rumah dia, duit uncang 350 dirham itu, dia bagi terus dekat perempuan tersebut. Dia kata, kak ambil lah beli makan dekat keluarga. Dan dia angkat tangan, dia kata, ya Allah, haji aku setakat pintu rumah makcik ni saja, ya Allah. Haji yang aku hajat ni hanya setakat pintu rumah makcik ni saya, ya Allah. Ya Allah, engkau berilah seandainya derma yang aku bagi ni, selesai engkau terima, engkau berilah gandaan pahala berdasarkan kepada pahala haji yang aku berhajat untuk begitu, ya Allah. Allah makbulkan. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, pengajaran kita boleh ambil tuan-tuan sekalian daripada kisah ni, subhanallah, tengok macam mana Allah didik. Ya Allah akan bagi ganjaran yang setimpal kepada kita. Allah tahu takat mana yang kita perlu dan apa yang kita perlu dalam hidup kita. Orang yang sentiasa ingat kesusahan orang yang duduk sekeliling rumah dia, Allah akan jauhkan daripada ujian dan bala paling besar ni, nama istidraj. InsyaAllah. Dan yang ketiga tuan-tuan, apa yang kita kena buat untuk elakkan diri kita daripada istidraj ini, ialah kita banyakkan berdoa pada Allah agar Allah jauhkan kita daripada sifat-sifat yang berbahaya macam ni. Mintalah doa, gunalah bahasa-bahasa kita yang mana yang kita rasa tahu. Minta, ya Allah, jauhlah aku daripada ujian-ujian yang tak mampu untuk aku tanggung. Dalam dua ayat terakhir di surah Al-Baqarah yang kita sebut tadi ni, ada Allah ajarkan kepada kita doa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat,
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tu sempurna doa tu Allah ajak kita. Jangan engkau bebankan kepada kami dengan beban yang tak mampu untuk kami tanggung. Mudah-mudahan jadi manfaat kat kita lah, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyaklah mai pada malam ni, ramai-ramai ni, insya-Allah nah. Saudara Muhammad, dan doa-doalah kat saya, dekat kami ni ustaz sekali, supaya Allah berikan kekuatan, kesihatan, jauh pada musibah, jauh pada bala bencana, sentiasa diberikan ilmu untuk kami menyampaikan dakwah kami berkesan masuklah hati pada orang semua sebagainya, insya-Allah. Dan kita doakan juga semua yang mai pada malam ni agar Allah berikan kesihatan, jauh pada musibah, bala bencana, ujian dan penyakit yang tak mampu untuk ditanggung. Diberikan istiqamah pada kita untuk sentiasa melazimi majlis ilmu. Dan Allah kurniakan kepada kita ilmu pula untuk kita beramal pula dalam hidup kita. Dan jadikan kita ni hamba yang dipandang dan kasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.